Okay, sebab apa dia mark subject of the sentence? Sebab dia adalah subject particle. Put a focus on the word in it. Sekarang ni awak mungkin nak tanya. Kalau awak tak rasa nak tanya pun, nak cerita jugalah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Annyeonghaseyo, saya Nita. Welcome back to my channel. Sebelum tu Najah nak minta maaf sebab from previous video Najah ada cakap yang nen dan en ialah topik partikel dan subjek partikel. Dia dipanggil topik partikel ataupun subjek partikel. Okey, ada confusion sikit kat situ. Confusing. So akak pun kadang-kadang tertukar. Okey, hari ni seperti yang Najah telah janjikan, kita akan tengok i dan ga. So, i dan ga, kalau dalam buku dia dipanggil subjek partikel. So, hari ni kita akan tengok perbezaan i dan ga ni dengan nen dan en ni juga. Alright, semua dah bersedia untuk nak mulakan kelas kita hari ni. Okay, jangan lupa download nota. Okay, so first page tu korang akan tengok Najah buat a quick recap on apa yang kita dah belajar setakat ni. Okay, episod 1 sampai sekarang ni continuous tau. So, kalau korang masih ingat, kita sebenarnya masih lagi dekat personal pronouns. Kata ganti nama diri pertama, saya. Na, cho. Na ye, cho ye. Lepas tu, ne, che. Lepas tu, na nen dengan cho nen. Hari ni kita akan masuk nega, chega. Okay, first thing yang korang kena tengok dekat sini, yang korang kena take note, yang kalau awak nak guna subjek partikel i dengan ga, okey, dengan kata ganti nama diri pertama saya, contohnya kalau awak nak cakap saya, awak nak letak i dengan ga ni, awak kena gunakan ne ataupun che. Ne pamal, che yang pelat. Okey? Kenapa saya bila awak nak cakap saya guna nen tu awak guna cho nen, tapi lepas tu bila awak nak guna i dengan ga awak tak cho ga dengan naga? Kenapa? Ada satu sumber ni yang Najah baca. Cara explain dia tu kan sangat menarik lah. Macam Najah tergelak kejap. Dia cakap, amalah macam mana. Kenapa past tense untuk go bukan goek, tapi went? What? Kena terima je. Okay, so cega. Ga ni, ga dengan i ni, dia nak tunjukkan sesuatu yang self-centered. Sebab tu awak guna che. Che ni macam saya punya kan. But dia saya in the context of awak nak highlightkan diri awak. Okay, dekat jadual bawah tu, ohi, vocabulary. Okay, perkataan baru hari ni, kita akan tengok dua. Satu, kenapa. Where. Yo, kenada. So, contohnya kalau awak nak tanya, kenapa ya? Where yo. Yang kedua, nugu. Nugu tu maksud dia siapa. Macam mana nak bagi dia polite, tambah yo je. Nugu yo. Okay, kalau nak bagi dia honorific, lagi tinggi sikit level daripada nugu yo ni, ambil garam honorific ni lagi, tabur masuk kat situ, jadilah nugu seyo. Nugu seyo. Okay, balik kepada topik kita hari ni, i dengan ga. Next page. Okay, sekarang kita akan tengok subjek partikel i dengan ga ni dengan teknikalnya. Marks the subject of the sentence. Okay, sebab apa dia mark subject of the sentence? Sebab dia adalah subjek partikel. Put a focus on the word it attaches to. Memang tak faham lah kan? Okay, perkataan yang lekat dengan dia, contohnya ada perkataan ni, lepas tu lekat dengan i dengan ga ni, dia nak fokus dekat perkataan ni. Okay, perkataan ni adalah fokus ayat tu. Ni fungsi i dan ga. Okay, now kita compare nen dengan en. Okay, dalam kes nen dengan en, cho nen. Okay, fungsi nen ni nak bagi tahu kata cho ialah topik. Benda yang kita tengah cakap sekarang ni, topik. Okay, cho. Dan dia highlightkan perkataan selepas dia, iaitu cho nen Malaysia saram imida. Dia nak highlightkan yang topik tadi tu ialah orang Malaysia. Tapi ayat i dengan ga ni, dia nak put fokus dekat sebelum ni. Contohnya, awak tak guna choga. Tak, bukan choga. Chega. Chega Malaysia saram입니다. Okay, so sekarang ni, so apa beza dia? Awak tengok ayat first. Akak punya intonasi 저는 준입니다. Saya ialah Jun. Kalau awak cakap 제가 준입니다. 제가 준입니다. Okay. saya ni Jun. 저는 준입니다. 제가 준입니다. Saya ialah Jun. Saya ni Jun. Nampak tak beza dia? Okey. Nen, en untuk statement. Ga dengan i untuk nak stresskan dekat apa, dekat subjek ayat tu.
Sekarang kita tengok ayat yang kedua tu. Nega. Okay, kenapa nega? Ne tu ialah bamal untuk saya. Tadi 제가 kan? 제가 untuk yang polite. So ni nega. Nega we. Okay, bila awak cakap nega we, awak fokuskan ayat tu dekat saya. Nega we. Okay, kenapa saya? Dalam banyak-banyak orang, kenapa saya? So awak nak stresskan, awak, kenapa awak? Macam tu lah. Okay, so jangan simply guna. Okay, unless dengan orang yang korang close, dengan memang kawan. Ataupun approve dah, kau boleh cakap bamal dengan aku, baru guna ayat ni. Okay, bila masa nak guna ga, bila masa nak guna i, tengok perkataan sebelum tu punya last letter. Sama je konsep dia macam nen dengan e. Bahasa Korea dia tak nak ada Dia nak kena macam tu. Che. Che tadi tu akhir dengan huruf i, so kena follow by ga. 제가 나자입니다. 준이 한국 사람입니다. Okay, Jun tu ialah orang Korea. Okay, sorry. Satu lagi new word. Hari ni kita masuk Hanguk. Hanguk ialah Korea. So, kalau Hanguk saram ialah orang Korea. Kita masih lagi dalam page yang sama. Kalau korang tengok, dekat tengah-tengah tu ada satu point tu yang Najah cakap. Dekat mana kita selalu nampak i dengan ga ni? A. Highlighting the subject. Kita tengok example. 저는 한국 사람입니다. 제가 한국 사람입니다. Katalah dia ni tengah cari macam orang Korea. So dia macam point out, awak orang Korea Okay, awak orang Korea Tapi diorang semua ni bukan orang Korea pun. Dia ni yang orang Korea. Contoh akak yang orang Korea. Akak macam, 저기요. 제가 한국 사람이에요. Saya ni yang orang Korea. Kalau awak pergi, awak macam, 저는 한국 사람이에요. Saya ialah orang Korea. Awak tak stress kan? Awak tak highlight kan yang awak ialah orang Korea. Macam tu lah. Okay, tak apa. Kita tengok lagi. Apa lagi ayat yang akan gunakan i dengan ga ni? So, point yang kedua ialah question sentence. Ayat yang soalan untuk menyoal. 준이 의사예요? Okay. 준이 의사예요? 의사 ialah doktor. So, dia tanya, Junny doktor ke? So dalam ayat ni kalau awak tengok dia guna i. Kenapa dia guna i ni? Sebab dia nak tahu spesifik Junny. Aku nak tahu lah Junny doktor ke? So Junny doktor ke? So Junny 의사예요? So tu ayat yang bertanya. So yang si jawab ni pula dia akan buat statement lah. Sebab dia nak bagi tahu Junny apa. So statement dia 네 준은 의사예요. Ya, Jun ialah seorang doktor. 네, 준은 의사예요. Kenapa dua-dua ending yeyo? Okay, ni special case untuk yo punya ending. Dia boleh jadi soalan, dia boleh jadi jawapan. So awak hanya ubah sikit intonasi awak. 준이 의사예요? 준은 의사예요. Jun ialah seorang doktor. So, imnika dengan imida. Okey, akak akan cakap sikit pasal benda ni. Kalau untuk yo, atas soalan yo, bawah boleh jawab yo. Kalau untuk imida, bila awak nak tanya soalan, dia kena imnika. 한국 사람입니까? Awak orang Korea ke? 네, 한국 사람입니다. Ya, saya orang Korea. Okay. Tak semestinya guna i dengan ga untuk soalan dan nen dengan in untuk jawapan. Itu yang korang kena take note. Okay, contoh ayat dekat sini. Okay, dalam contoh ayat yang Najah bagi ni, korang kena tahu dua benda. Satu, maksud siapa? Nugu. Nugu ni ialah siapa. Satu lagi, 먹었어요. Okay, Najah tak explain dengan detail 먹었어요 ni dekat korang. Sebab korang tak baca conjugation lagi. Tak apa, ini lagi serabut kepala. So, just tahu, 먹었어요 ni adalah bila awak nak cakap, awak dah makan. Benda tu dah berlalu. Benda tu dah happen. Contohlah scene tu Najah bagi kan. Okay, Najah belilah burger ni penat-penat. Lepas tu, tengok Najah nak makan. Tengok tinggal wrappers dia je. So, Najah macam datang-datang. 누가 먹었어요? So, ayat ni dia informal situasi. Tapi masih lagi polite. Walaupun polite dengan kasar jugalah kan. Sebab, siapa makan ni? Lepas tu, orang tu macam dia tak tahu itu Najah punya. Dia makan kan. So, dia macam, 제가 먹었어요. Saya yang makan. Alright. Dia tak cakap 저는 먹었어요. Kalau awak cakap 저는 먹었어요, maksud ayat tu saya sudah makan. Macam tu. Orang tu tanya, siapa makan ni aku punya ni? Saya sudah makan. Dia macam tak ada kaitan tau. Dia tak ada connection. So ga dengan ga. Soalan pun tanya ga, 누가 먹었어요? Jawab pun dia jawab 제가 먹었어요.
Okay, saya yang jawab gaga. So, tak semua yang awak kena jawab dengan in. Awak kena tengok apa yang awak nak streskan tu. Okay? Sebab tu kena belajar daripada banyak contoh. Sekarang ni awak mungkin nak tanya akak. Kalau awak tak rasa nak tanya pun, akak nak cerita jugalah. Okay. 그만 제발 그만. One of kita punya point of discussion hari ni. Nugu. Siapa? Tapi kenapa awak tak cakap dugu ga? Dugu ga 먹었어요. Kenapa awak cakap 누가 먹었어요? Kenapa Kenapa bukan 누구 가? Okay, 누구 tu dia siapa? Okay, dia memang maksud dia, okay, 누구 tu siapa? Bila 누구 ni awak nak jadikan dia subjek, awak macam siapakah yang tak boleh nak translate dalam bahasa Melayu, tapi awak just ingat 누가 tu sebenarnya adalah nu daripada 누구. 누구가 punya nu. So 누가 먹었어요. Okay, kalau awak cakap 누구가 먹었어요, ayat tu sebenarnya tak betul. Tapi kadang-kadang awak dengar juga, lama-lama dia orang akan sedar, oh salah rupanya penggunaan ni. 누가 먹었어요 baru betul. So conclusion, 누가 betul, 누구가 salah. Okay, 누가 yang betul. So 누가 먹었어요? 제가 먹었어요. 제가 먹었어요. 죄송합니다. 제가 먹었어요. Kita bagi scene dekat kindergarten. Okay, kindergarten kan. Cikgu tu macam punya coklat, katalah. So ada budak ni makan. So cikgu ni tanya, 누가 먹었어요? 누가 먹었어요? So macam budak ni kan dia tahu kawan dia makan. So dia macam, 준이 먹었어요. Jun tu yang makan. So Juni, dia stres dekat Jun tu. Pandai pula stres kat kawan dia tu. Juni 먹었어요. So cikgu tanya balik ayat yang bawah tu. Juni 먹었어요? Cikgu dia tanya sebab 먹었어요 macam Najah cakap tadi, ending yang you, awak boleh jadi soalan. So Juni 먹었어요? Cikgu dia tanya budak tu, oh Juni yang makan? Juni 먹었어요. Juni tu, Jun makan. Satu lagi benda yang Najah nak korang tahu, ada orang komen dekat Najah tanya pasal benda ni. Akak, kena ada ke chonen 먹었어요 ni? Chonen 먹었어요. Kena ada ke chonen ni? Tak semestinya ada sebenarnya. Sebenarnya korang just boleh terus cakap macam Najah kan, Najah입니다. So sebab korang kita faham Najah tengah refer dekat siapa. So kalau Najah cakap Najah입니다, orang tu tahulah, oh dia akan cakap dia tu Najah. So instead of Najah tak payah 저는 나자입니다. So bahasa Korea dia tak macam English, macam English kan, kena ada I am Najah. Sebab kalau awak cakap am Najah macam tak berapa betul grammar dia orang. Tapi kalau dalam bahasa Korea, awak boleh terus je 먹었어요. 먹었어요? Okay, 먹었어요 tu ayat tu sikit je. 먹었어요, tapi dia boleh bawa maksud awak sudah makan ke? 먹었어요. So kalau awak dah makan, awak nak cakap 네 먹었어요. Awak tak payah dah 네 저는 먹었어요. Kata ganti nama diri pertama selalunya tak dimasukkan dalam ayat bahasa Korea. Okay, tu point lagi yang korang boleh bawa balik. Catat semua poin-poin ni. Lagi apa lagi? 제가 먹었어요? Kena ada. Bila 제가 먹었어요 tu, kenapa dia ada che tu? Sebab awak nak streskan tu yang awak, yang nen tu, chonen tu, awak yang penting tu yang selepas tu, betul tak? Chonen tu yang penting selepas nen tu. Tapi untuk 제가 yang penting tu awak. So awak tak boleh nak buang dia. 제가 먹었어요. Saya yang dah makan. Alright. So untuk I dengan K. Okay. Sampai sini sahaja dulu. Tak habis lagi guys. Okay. Tak habis lagi. Ada lagi. Akak tak boleh buat sekali shot terus. Sebab korang akan confuse. Korang fahami dua ni dulu, nanti kita akan masuk yang dua lagi. Kenapa akak tak buat je dua tu sekali? Sebab panjang berjela. Akak tak nak explain point je kat korang. Akak punya cara kan, akak suka macam bila akak explain satu ni, benda yang related dengan dia, akak akan explain semua bagi habis. Baru akak akan move on. Sebab tu kita masih dekat first person pronouns. Minta maaf sangat. Tapi, so thank you for watching this video. If you want more from me, you can subscribe to this channel.